La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, insyaallah kita memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca umul kitab. Moga-moga diberi keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita menghadiahkan ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, salaf salihin, para alim ulama, nenek moyang kita, kedua ibu bapa kita, kaum kerabat kita dan umumnya kepada muslimin dan muslimat selama masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini kita menyambung kembali pengajian kita kitab Isyal Afra wa Isbah al-Falah karangan Syekh Abdul Ghani Ahmad bin Ismail Al-Fatani rahimahullah alaihi. Dan insyaAllah pada malam ini kita terus menyambung dan masuk kepada tajuk atau bab yang seterusnya, iaitu bab An-Najasah wa Azalatuha, iaitu ini suatu bab atau ini bab pada menyatakan ain najis dan menyatakan kaifiat menghilangkan dia. Baik, bermula najis itu tiga bahagi, makna tiga bahagian atau tiga bahagi najis itu. Pertamanya najasah mukhaffafah. Mukhaffafah, najasah mukhaffafah, maknanya mukhaffafah ni dia ringan, ataupun kalau dalam istilah lain nipih, tapi kita sebut ringan, najis yang ringan. Apa dia najis yang ringan ini? Semua orang tahu, iaitu kencing kanak-kanak lagi yang belum sampai umurnya 2 tahun, kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun, dan tiada makan sesuatu yang mengenyangkan lain daripada laban, iaitu susu ibu dia. Kanak-kanak lelaki yang umurnya belum sampai umurnya 2 tahun, tiada makan sesuatu yang mengenyangkan lain daripada laban, ada susu, tak makan nasi, tak makan nestem apa semua, maka mukhaffafah. Dan keduanya najasah mughallazah. Apa dia mughallazah ni? Najis yang berat, iaitu najis anjing dan babi, dan yang diperanakkan daripada keduanya, kacuk daripada keduanya, tak kira lah kacuk dengan binatang apa sekalipun, maka daripada keduanya itu, iaitu anjing dan babi, atau daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci, kacuk dengan binatang yang suci, maka walaupun maknanya dikahwin, kalau kahwin kita kata apa, dicampurkan, dikacukkan kambing dengan anjing contoh, maka dia tak ada rupa kambing lah, ada campur lah. Ataupun khinzir, kita sebut khinzir lah, khinzir dengan lembu contoh, maka tak jadilah rupa lembu lah, ada nama dia. Kalau seladang dengan lembu jadi selembu, kalau khinzir dengan lembu tak tahu jadi apa. Maka antara keduanya itu, walaupun dengan binatang yang suci maka dikira najis yang berat. Dan ketiganya najasah mutawassitah, iaitu najis yang pertengahan, iaitu segala najis yang lain daripada yang tersebut, maknanya selain daripada mughallazah, selain daripada mukhaffafah, maka ia dinamakan sebagai najis mutawassitah, najis yang pertengahan. Bermula segala binatang suci sekaliannya, melainkan anjing. Setiap binatang ni asalnya suci sekaliannya, melainkan anjing. Dan jika anjing perburuan sekalipun, maknanya anjing ni tak ada yang boleh dikatakan sama dengan binatang lain, dia tetap juga anjing dengan khinzir, maka dia tetap juga najis mughallazah, walaupun anjing perburuan. Maka perburuan itu dia ada perbahasan dia. Anjing yang dilatih, maka dalam mazhab kita Syafi'i, bolehlah untuk anjing dilatih itu apa dia? Jaga kebun, perburuan. Maka yang dilatih, maka bila kita nak buru, guna anjing yang dilatih ni, maka dia tahu dah nak gigit dekat mana, dan dia tak makan akan buruan itu,
maka wajib dibuangkan kesan gigitan. Walaupun dia letih tadi ni, mana dibuang kesan gigitan itu, maka yang lain tu sah. Itu kalau dari segi perburuan. Tapi dari segi pegang, dari segi bersih apa semua, maka beza dia sikit je dengan khinzir. Dalam mazhab kita Syafi'i, kalau sama-sama kering boleh. Tapi kalau kita kering pun tak gamak kita nak pegang. Takut-takut ada peluh dekat tangan, takut-takut ada peluh, tak ada apa, peluh-peluh dekat tangan kita tu, pegang dia kering tu mungkin jadi basah salah satu. Maka khinzir itu kering ke basah ke tak boleh pegang. Baik. Anjing dan jika anjing perburuan sekalipun, dan babi, dan yang diperanakkan daripada keduanya atau daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci, dan jika terkebawah sekalipun. Apa maksud di sini? Maknanya buatlah kacuk macam mana pun. Contoh dia macam sekarang ni orang kacuk macam-macam. Khinzir tu pun orang barat dia kacuk macam-macam, dia taruh nama pula lepas tu. Jadi begini ada dia punya, maknanya khinzir dia ada jenis-jenis dia. Pasal apa? Dari kacuk. Maka kalau andai kata khinzir ini dikacukkan dengan, contoh sama ada khinzir atau anjing dikacukkan dengan binatang-binatang yang suci, maka selepas daripada itu dikacukkan lagi pula dengan binatang yang lain yang suci juga, dikacuk lagi. Contoh, benda akan datang kita tak tahu, kelon ke apa ke kan. Maka jadilah sejenis binatang yang puncanya daripada dua binatang yang haram ni, maka dia tetap dikira haram. Walaupun rupa dia dah rupa arnab, contoh lah rupa arnab, tapi asal tu kacuk, asal atas tu daripada khinzir, maka dia tetap dikira haram. Tu turun ke bawah sekalipun. Itu dari segi binatang. Maka kalau kacuklah manusia dengan binatang dua yang haram ni, kira macam mana pula? Boleh pegang tak boleh pegang? Contoh, ini disebut dalam kitab Furu' Masail karangan Syahid Al-Fatani. Bagaimana kalau dikacuk Syahid Al-Fatani hidup, kira 100-200 tahun sebelum ni. Zaman tu tak ada lagi bab klon-klon ni, tapi dah diperbahaskan dalam kitab Furu' Masail. Maka kalau jadinya manusia itu kacuk dengan khinzir, maka keluarlah anak daripada khinzir itu, kepalanya khinzir, badannya orang, maka dikira suci ke dikira mughalazah? Nak kira macam mana? Dikira haram. Kalau contoh dikacukkan manusia dengan khinzir, keluar kepala khinzir, badan orang, maka hukumnya dikira suci. Wa karamallahu bani Adam. Allah Ta'ala memuliakan anak Adam ini. Bila bercampur je dengan manusia, apa jenis bangsa sekalipun, yang keluar tu kacuk dengan manusia, maka dia tidak sama hukumnya dengan binatang. Sebab Allah Ta'ala memuliakan Bani Adam, maka dia dikira suci walaupun kepala dia ada air khinzir. Contoh, ni kalau berlaku. Jadi ulama-ulama dulu dah bahas benda ni ratusan tahun yang lalu. Jadi benda ni dah berlaku sekarang. Kalau dia mati, nak urus macam mana? Nak tanam terus cari binatang ke cari orang? Cari orang. Tapi ini cerita tadi ni binatang dengan binatang, binatang yang suci dengan binatang yang haram, walaupun turun ke bawah. Maka bila ada dia punya keturunan dia tu asal daripada khinzir tadi ni, maka dia tetap dikira haram. Tak boleh. Kecuali binatang yang menyusu. Menyusu tu cerita lain. Umpamanya kambing menyusu dengan anjing. Anak kambing menyusu dengan anjing, duduk dalam kawanan anjing, dan kambing ni besar dengan maknanya dia duduk dengan ibu anjing, maka hukum dari si kambing itu dia tidak haram dipegang, cuma makruh dimakan. Makruh dimakan. Sebab apa? Sebab masa kecil dia menyusu dengan ibu anjing, maka dari hukum dia makan dia makruh. Tapi dia tidak haram. Sebab apa tidak haram? Kerana dia masih rupa dengan kambing lagi. Dia tak ada berubah rupa jadi anjing, dia rupa kambing, dia minum je susu. Maka sepakat ulama hukumnya makruh. Mana kalau nak buat akikah, janganlah cari kambing orang tu. Buat akikah cari kambing ni murah sikit, pasal ada nyusu dengan anjing kan. Jangan. Makruh. Baik, kita ambil sikit, keluar sikit lagi daripada bab khinzir dan anjing ni. Umpama juga gelatin kan, gelatin tu
Kalau ikut dah berubah sifat, rasa semua dah berubah dah. Dia dah tak ada dah rupa, maknanya tak ada rupa asal. Dah gelatin, rupa je cair je kan orang kata, gelatin tu. Maka apakah hukum gelatin itu? Adakah halal ataupun haram? Boleh tak boleh? Ni cerita kalau ada pilihan. Kalau tak ada pilihan mudarat, tu cerita lain. Contoh kalau ubat, ini je pilihan yang ada untuk hidup. Kalau tak ada dia akan mati, maka harus. Tapi dari segi hukum dia, gelatin itu tetap haram. Kenapa? Kerana sumber asal ada daripada, kalau gelatin ni ada khinzir lah, gelatin ni banyak, ni cerita gelatin khinzir. Maka kalau gelatin itu daripada sumber yang binatang yang haram dua ni, maka dia tetap haram. Walaupun dia dah berubah, dia tak ada rupa asal, bau tak ada, apa tak ada, maka dia tetap haram. Pasal apa? Ini sepakat oleh para ulama mu'asarah. Mereka mengkaji benda ni masuk dalam ma'mal. Bila masuk dalam ma'mal, bila orang kata apa, masuk dalam lab, maka kebabian itu dia ada 0,00.1. Dia tak hilang lagi babi. Itu kata babi tu dia ni. Babi ni dia tak hilang. Buatlah macam mana pun dia tak akan hilang. Maka Allah Ta'ala tu maha kaya. Maka Islam ni agama yang paling syumul. Maknanya itu sebabnya diharamkan babi dengan khinzir ni. Buatlah macam mana pun dia tak akan hilang. Baik, itu dia tadi ni. Dan segala bangkai binatang najis sekaliannya. Maka segala bangkai binatang itu najis sekaliannya, semua najis, melainkan bangkai manusia dan ikan dan belalang. Maknanya manusia tidaklah dikira bangkai, ataupun ikan dan belalang, maka ini tidak najis. Selain daripada itu najis. Dan segala yang cair yang keluar daripada dua jalan, najis sekalipun melainkan mani anak Adam dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi. Dan segala yang cair yang keluar daripada dua jalan, iaitu qubul dan dubur, najis sekaliannya melainkan mani anak Adam dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi, maka itu tidak dikira najis. Selain daripada itu najis. Maka bangkai binatang, bila binatang itu mati bukan disebabkan dengan sembelih, maka dia menjadi bangkai. Maka segala yang ada pada tubuh binatang itu adalah bangkai. Segala yang ada pada tubuh binatang itu adalah bangkai. Boleh pakai tak kulit binatang yang mati? Bukan disebabkan sembelih, mati kena langgar. Contoh ada kerabu ke lembu ke, mati kena langgar, jadi kita nak pakai kulit dia, boleh tak boleh? Atau binatang yang mati meragan, dia bangkai tadi ni, segala bangkai najis, tapi kita nak pakai kulit dia, boleh ke tak boleh? Boleh dengan samak. Kulit boleh dengan samak. Tanduk boleh, ladam boleh, maka tanduk dikira najis. Sebab dia tidak disembelih, maka najislah tanduk itu. Tapi kalau binatang mati kena sembelih, ambil tanduk kerabu bala, buat apa, ulu goluk, bolehlah, sebab dia tidak dikira najis kerana dia disembelih. Tapi kalau mati meragan, maka tanduknya dikira najis. Jadi bila najis ni tak boleh buat semayang, kan? Tak boleh buat semayang. Beza dengan binatang-binatang seperti gajah. Maka gajah itu sembelih tak sembelih dia tetap najis. Gading gajah, gading gajah tu sembelih ke tak sembelih ke dia najis dah. Gading gajah tu lain, tanduk rusa lain, tanduk kambing lain. Baik. Kemudian selain daripada anjing dan babi dan barang yang diperanakkan daripada keduanya, maka itu semua bangkai, kecuali itu tadi. Atau salah satu daripada keduanya, itu anjing dan babi tadi, dengan binatang yang suci, dan keluar dengan yang cair. Ini masuk alien pula. Yang tadi ni binatang dah habis, dan ini, dan keluar dengan yang cair, tiap-tiap yang keras, dan ulat seperti biji-bijian. Jika dinamakan dia, jika ditanamkan dia, nescaya tumbuh, tiada najis, hanya mutanajis jua. Suci dengan dibasuhkan dia. Maknanya yang keluar daripada dua jalan, dengan yang cair, tiap-tiap yang keras dan ulat. Maknanya apa yang keluar daripada jalan ini yang melalui perut, yang mana sama ada ulat, seperti biji-bijian. Mana biji? Contohlah, buang-buang air besar keluar kacang hijau, tanam-tanam tumbuh.
contoh kan, ditanamkan dia nescaya tumbuh, tiada najis, hanya mutanajis. Ketika keluar tu mutanajis lah, tapi bila dah tumbuh tu tak ada dah jadi najis pula kan, dah jadi pokok tak ada dah jadi najis pula masa keluar tu. Umpamanya apa dia, kan ada kopi tek musang, apa kopi tek musang kan, mutanajis. Bila dibasuh, dibersihkan, maka diambil dalam dia tu, dalam isi dia tu, maka boleh, harus, tak ada masalah. Tapi dengar tu macam tak apa seronok lah kan, kopi tek musang kan. Maka suci dengan dibasuhkan dia dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan, yang keluar daripada segala lubang-lubang, maka iaitu suci sekaliannya melainkan muntah dan air yang keluar daripada mulut. Baik, jadi dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan, yang keluar daripada segala lubang-lubang, maka iaitu suci sekaliannya melainkan muntah. Dua jalan bawah, yang bawah ni tadi ni qubur dan dubur, kecuali mani. Yang lain tu kira najis ataupun mutanajis kan. Adapun selain daripada itu, maka iaitu suci sekaliannya melainkan muntah. Muntah hukum dia najis, muntah hukum dia najis walaupun keluar ke mulut. Dan air yang keluar daripada mulut orang yang tidur, yang keluar daripada mu'adah, ya, diketahuikan dia, kebiasaannya diketahuikan dia dengan busuk baunya, tahu dah adatnya, keluar tu busuk bau dia, air liur basi kan, air liur basi, muntah, air liur basi dan kuning warnanya, maka najis ia. Kita pernah bahas dah dulu benda ni. Bila lalu je dekat perut, maka air daripada perut, muntah tu daripada perut, maka hukum dia najis. Keluar dekat atas najis, keluar dekat bawah najis. Macam air liur basi, orang yang tidur badannya, orang kata perata, dia tak pakai bantal, maknanya kepala dia rendah daripada badan. Dia tidur tak pakai bantal, perut dia lebih tinggi daripada kepala dia, maka dia tidur tu keluar air liur basi. Biasanya yang keluar itu warnanya kuning, maka itu najis. Itu najis. Kalau kena dekat kapet, kena basuh, dia najis. Tapi kalau tidur tu, tidur duduk macam ni, tidur meleleh helio hari Jumaat, maka itu tak najis. Dia tidur tu memang keluar helio tu putih, itu tak najis lah, cuma tak apa seronok kan. Dia tak najis. Muntah najis. Kemudian dan darah. Darah tu kita tahu tu. Dan nanah dan danor. Apa dia danor ni? Air orang mati, air mayat. Dan air kuman. Air kuman ni air kudih, air orang kata apa, mengenai luka tu, air kuman meleleh, air kuman busuk bau dia, yang berubah baunya. Dan laban binatang yang tiada dimakan, dan susu binatang yang tak dimakan. Susu kucing, susu rimau, apa lagi, susu beruang, ikutlah yang tak dimakan kan. Dan arak dan nabis. Nabis ni apa dia? Perapan. Nabis ni air perapan tamar. Nabis, tiap-tiap yang cair yang memabukkan, najis sekaliannya. Arak, nabis, yang memabukkan, maka hukum dia najis. Bersalahan, yang beku seperti buat keju. Kalau beku seperti buat keju, zabadi, apa, zabadi lah, zibdah atau zabadi, buat keju. Dan yang umpamanya tiada najis. Kalau yang buat keju ni, beku ni, dia tak jadi najis lah. Kalau keju tu najis, tak boleh makan lah. Zabadi orang panggil, zibdah. Yang selain daripada itu tak boleh. Dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis melainkan sedikit daripada darah. Maknanya tiada dimaafkan daripada segala ain najis itu, setiap najis itu tiada dimaafkan kecuali, melainkan ini, kecuali sedikit daripada darah dan nanah dan danur.
dan darah baraghis, darah pepijat, picit-picit kat kuku ada darah sikit, itu dimaafkan. Darah yang sikit maka dimaafkan. Yang tak boleh ni banyak mengalir. Bahkan setengah ulama mengatakan lebih daripada kiraan ini maka dikira lebih, maka kurang daripada ini maka dimaafkan. Darah baraghis dan tahi lalat dan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir apabila jatuh ia dalam satu yang cair atau air yang sedikit, dan tinggal lagi daripada perkara yang dimaafkan dia, ataupun yang tadi ni, yang dimaafkan tadi ni, darah dan nanah dan danur dan darah baraghis, maknanya yang sikit, tahi lalat kecil-kecil tu kan, itu dimaafkan. Dan bangkai yang tiada baginya darah, apa dia yang tak ada darah ni, apa dia contoh dia? Bangkai yang tak ada darah, cicak termasuk tak? Bangkai tak ada darah, cicak tak ada darah, cicak kalau dalam bekar disebut cicak kan. Yang tiada darah, tiada baginya darah yang mengalir. Mana darah dia tak macam kucing, dia tak macam biawak. Cicak ni contoh dia terang cicak. Nyamuk tu kita tahu pula kan. Apabila jatuh ia dalam satu yang cair atau air yang sedikit, dan tinggal lagi daripada perkara yang dimaafkan tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang, maka yang itu disebut dalam kitab panjang-panjang dimaafkan. Bangkai cicak jatuh dalam air maka tak berubah apa semua, maka itu dikira suci. Cuma di sini dia bagi tahu, dia ringkaskan, maknanya secara ringkasnya itu yang dimaafkan. Bermula kaifiat membasuh najis jika ada aini. Aini ni apa dia? Yang nampak, yang jelas. Hendaklah dihilangkan ainnya, buang dulu ain yang nampak tu, yakni jirimnya, dan dihilangkan segala sifatnya, iaitu rasanya dan warnanya dan baunya. Kena buang dulu. Tu cara nak basuh najis. Masuk mesin basuh, warna dah hilang dah, cium-cium bau ada lagi, maka tak boleh lagi, kena cuci lagi, rendam lagi kan. Maka jika tinggal rasanya tiada dimaafkan dia, melainkan jika uzur daripadanya sekira-kira tiada hilang melainkan dengan dipotongkan dia, maka itu dimaafkan. Contohlah, bau hancin, cuci sampai 5-6 kali tak hilang bau, ini kalau ubat dia memang kena potong je, itu dia maafkan lah, tak ada buat apa dah. Dah berai-berai pun tak hilang, contoh. Ada lagi bau sikit-sikit, maka itu dimaafkan. Tapi kalau sekali basuh, 2 kali basuh bau tu kuat lagi, kena hilangkan dulu. Maknanya bukan sekadar, maknanya memang tahap, kalau dah tak boleh nak hilang, maka itu baru dimaafkan. Dengan dipotongkan dia, maknanya kalau potong baru hilang, maka yang itu dimaafkan. Sebab kita umat Nabi Muhammad bersuci boleh dengan air. Kalau umat Nabi Musa, kalau kain kena najis dia kena potong, dia tak boleh suci, dia tak boleh cuci. Itu syariat Nabi Musa. Umat Nabi Musa kalau kain kena najis, yang kena najis dia kena potong. Kita umat Nabi Muhammad ni boleh pakai air, maka basuh itu sampai dah tak boleh dah, kecuali dengan potong tadi ni, maka dimaafkan. Maka dan jika tinggal warna atau bau yang sukar hilangnya dengan sekira-kira digosok-gosok 3 kali dengan air tadi hilang, sucilah tempatnya. Contoh macam darah kadang-kadang bukan senang nak hilang, dah basuh-basuh tu ada lagi bekas sikit kan, basuh lagi memang tak hilang, maka dimaafkan. Dah basuh ni, dah 2-3 kali basuh orang, 2-3 kali jemur, nampak lagi bekas sikit-sikit darah tu, contoh dia kan, maka dimaafkan. Itu boleh. Dan jika tanggal keduanya pada suatu tempat daripada najis yang satu, maka wajib dihilangkan keduanya, melainkan jika uzur seperti barang yang telah terdahulu. Macam yang telah disebutkan tadi, sama je lebih kurang. Maknanya tinggal rasanya, maka dimaafkan dia. Dan jika ada ia najis hukmi. Apa dia najis hukmi? Najis hukmi ni najis yang tak nampak. Najis aini najis yang nampak. Najis hukmi ni najis yang tak nampak, iaitu tiada baginya jirim dan segala sifatnya, maka memadai sekali lalu air atasnya jua. Mana sekali jiruh dah memadai dah. Najis hukmi takut-takut ada. Kita kadang-kadang jalan ke bilik air tu tak ada bekas selipar, tengok cara bilik air tu bersih lah, pasyur je kan,
tak ada apa ni. Dari segi fiqh kalau yakin tak ada apa sah je. Tapi takut-takut ada tadi budak tadi ni tak pakai selipar, dia kencing tak basuh, dia berlari terus keluar. Kita terpijak walaupun tak ada bau, tak nampak, tapi dia dikira hukmi, maka memadai dengan sekali jeruh selesai. Itu najis hukmi. Kalau rasa ini mesti ni, kalau ghalibnya biasanya kalau lalu sini ini memang akan keluar ni, contoh dia. Ini mesti ada air kencing sikit ni, contoh dia ada najis sikit ni, maka yang itu kena basuh. Hukmi tadi ni jeruh kaki itu. Kalau sembahyang syak wasangka tak boleh. Baik. Dan kencing kanak-kanak laki-laki yang belum lagi makan dan minum yang lain daripada laban, iaitu susu atas jalan, mengenyangkan dahulu daripada lalu masa 2 tahun, sucilah tempatnya dengan dipercikkan air atasnya sekira-kira diratakan dia. Maknanya renjih aja ayo dekat air kencing budak yang umurnya 2 tahun ke bawah, yang minum susu ibu, yang tak makan apa-apa daripada selain daripada susu tadi ni. Dan tertinggi air atasnya, lebih air atasnya jika tiada mengalir sekalipun, tak mengalir sekalipun, maka tak dapat tiada, mesti daripada diperahkan jirimnya dahulu atas keringnya hingga tertinggal padanya. Maknanya percik, lap, perah bilas, percik, lap 3 kali, perah bilas, selesai dah. Walaupun air tu tak mengalir, sebab dia mukhafafah. Budak tadi ni yang 2 tahun tadi ni, tiada tinggal atau tanggal padanya basuh yang bercerai. Ada pun kanak-kanak perempuan dan khunsa, kanak-kanak perempuan dan khunsa wajib basuh kencing keduanya. Siapa keduanya tadi ni? Anak-anak atau kanak-kanak perempuan dan khunsa ni. Dan disyaratkan pada basuh yang mutanajis, datang air atasnya jika sedikit ia pada tiada suci. Maknanya datang air atas ni maknanya lalu air atas dia. Kena lalu air, tak sama dengan budak tadi percik je, percik-percik ambil lap perah, percik-percik lap perah kan. Kalau anak perempuan ataupun khunsa umur 2 tahun tadi ni, maka kena lalu air atas dia kan. Baik. Dan tiada suci apabila diakasnya. Akas ni sebaliknya tadi ni, buat cara macam anak lelaki tadi, tak suci, dia kena lalu air kan. Ada pun air yang banyak, maka suci mutanajis, sama ada datang air atasnya atau akas. Kalau air yang banyak, suci lah. Dan wajib dibasuhkan daripada najis anjing dan babi dan anak daripada salah satu daripada keduanya 7 kali dengan air salah satu daripadanya air tanah, 7 kali 6 air biasa, 1 air tanah. Yang mana dulu tak kira mana dulu kendian, tapi salah satu air tanah tu mesti ada kan. Tempat kena najis jika dibasuh pada air yang berlari lagi keruh. Kalau basuh dekat sungai contoh dia, air mengalir yang keruh, memadai lalu 7 kali pelarian air atasnya. Basuh dekat sungai 7 kali lalu tu mengalir kan, qasatkan 7 kali basuh tu, dah terendam tu kaki dalam tu, qasat 7 kali basuh, maka memadai. Air sungai senang, air sungai Perak tu keruh, tak kira mana sungai senang semua keruh, maka basuh je, maka memadai. Dengan tiada ditanahkan dia, maka dah tiada ditanahkan dia. Sebab apa? Sebab air itu yang lalu tadi ni dia dah keruh dengan tanah. Dan jika tiada hilang ain najis mughallazah, tak hilang ain najis ni, nampak lagi ni, melainkan dengan 6 kali atau lebih dibilangkan sekaliannya sekali jua. Maknanya tak hilang. Dan jika tiada hilang ain najis mughallazah, melainkan dengan 6 kali atau lebih dibilangkan sekaliannya tadi ni, yang lebih tadi ni sekali jua. Tambah 6 kali lain daripadanya, tambah lagi 6 kali lain daripadanya. Dan bumi yang padanya tanah tiada wajib ditanahkan lagi padanya, atas qaul yang asah atau asah. Maknanya dan bumi yang padanya tanah tiada wajib ditanahkan lagi padanya, itu qaul yang asah lah kan. Atas tanah nak tanahkan apa lagi. Dan ketahui olehmu, ni macam mana ni contoh dia tuan-tuan.
kita lalu dalam kebun, nampak tapak babi, ataupun pasal kebun lah, taman kita ni banyak anjing kan, anjing jalan atas simen, yang itu kena basuh. Dekat pos kita anjing duduk, elok je duduk kan, golek gelantang atau orang Perak golek gelantang anjing dekat pos, basah-basah hujan tu, nampak bekas tu, itu wajib kena basuh. Basuh Tapi kalau dia golek gelantang tanah tu, tempat yang dia golek gelantang atas tanah tu, kalau kita pijak, kena samak tak kasut kita tu? Kena samak ke tak kasut kita atas tanah? Tak kena samak. Lalu dekat kebun, nampak tapak khinzir ni, kita pijak tapak khinzir tu, balik kasut tu kena samak. Kena samak ke tak? Cuci ya. Cuci dia tanah. Tapi kalau ainnya ada berserta dengan najis dia, kena. Tu wajib dia bercampur dengan benda lain. Kan? Tapi kita takkanlah, ni orang kata itu kalau orang tak sengaja. Tapi kalau orang nak sengaja nak pijak juga tu, tak tahu lah pula kan. Nampak tapak pijak tu lain benar lah apa-apa. Tak boleh lah apa tu. Tapi kalau anjing ataupun khinzir badannya berselut, masuk kebun, segak-segaknya badan kena cabai, tanam cabai ke tanam limau kan, melekat dekat cabai, dekat limau tu, kena samak tak cabai tu? Kena samak tak limau tu? Kena samak ke tak buah tu? Sayur tu kena samak? Khinzir tadi ni lalu kena dekat kita punya tanaman tadi ni. Ni nampak ni. Nampak ni, kira macam mana ni? Macam mana Ustaz Yu? Kena samak ke tak? Sayur tu, dia golek-golek atas sayur tu, kena samak lah. Nampak lah kan? Kalau takkan nak basuh tu samak, gamak ke nak makan kan? Tapi kalau tak ada ain dia, agak-agak basuh kan? Tak payah samak kereta, selisih dengan lori je. Tapi kalau langgar babi je, air tangguh dulu, susah tu soalan tu kan. Sekarang saya baca orang yang sementara tu saya ingat kan. Susah juga bab ni rupanya. Ingat senang. Baik. Dan kadar barang yang keluar daripada cemar-cemar dan kemudian mana tadi? Tiada bertambah. Atas qaul yang asih, dan ketahui olehmu bahawasanya air pembasuh najis itu suci, ia kemudian daripada suci tempat yang dibasuhkan dia, jika tiada berubah dan tiada bertambah timbangannya, kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada ia dahulunya, kemudian daripada iktibarkan kadar yang dihisap oleh tempat yang dibasuhkan dia itu. Maknanya apa dia ni? Dia kata air pembasuh najis itu suci, ia kemudian daripada suci tempat yang dibasuhkan dia, tempat basuh tu, jika tiada berubah ia dan tiada bertambah timbangannya, kemudian daripada bercerainya, maka dikira air yang suci itu kalau tak, yang nampak lagi turun air itu dengan keruh dengan apa, air itu najis lah. Kalau kita basuh sampai basuh sekali itu dah tak ada air apa dah, air itu jernih, maka air itu suci tetapi tidak menyucikan lah. Maknanya air itu suci lah, bersih lah air itu. Maknanya bersih lah air itu, dia tak bercampur dengan, dia tidak mutaghayyar, dia tidak bercampur dengan najis atau mutanajis, kan? Baik. Dinamakan air itu musta'mal. Dinamakan musta'mal lah, suci tetapi tidak menyucikan. Demikian lagi suci arak apabila jadi cuka. Arak bila jadi cuka maka dia suci. Sebab biasa arak dengan cuka ni dia proses yang lebih kurang. Boleh jadi dia akan jadi cuka, boleh jadi dia akan jadi arak. Maka kalau jadi cuka maka suci, kalau jadi arak maka haram. Maka suci arak apabila jadi cuka dengan sendirinya, jangan dimasuk sesuatu ain di dalamnya,
Jangan dicampurkan satu benda lain, dasing, ya, bendasing di dalamnya. Maka jika dimasukkan sesuatu di dalamnya tiada suci cukanya, campur benda lain. Tak kira ada campur apa, maka cuka itu dia jadi tak suci. Dan jika dibuangkan dahulu daripada jadi cukanya, suci cukanya. Dan jika dimasukkan tuak di dalam cuka dengan tiada, maknanya tiada menggila ni, maknanya tak banyak, maka tak dimasukkan tuak. Dan jika dimasukkan tuak di dalam cuka dengan tiada menggilakan, suci cukanya. Dan jika menggilakan pula najis cukanya, manakala tak masuk tuak, sucilah. Kalau banyak sangat tuak, tuak ni kalau dekat kita Perak ni macam arak lah, kalau dekat Kelantan cerita lain lah kan. Maka kalau masuk banyak sangat, maka berubah, maka dia tak jadi suci. Tak jadi suci, cuka itu dia tak jadi suci, tak boleh lah. Fahamnya macam tu. Baik, habis dekat situ. Akan datang kita masuk kitab bersolat. Berkenaan dengan lori khinzir tadi ya, ayuh tu jatuh atas kereta, memadai tak dengan sembur je dengan ayuh kereta? Memadai ke tak dengan sembur ayuh je kereta? Tangguh tu soalan ni, sebab dia ada dua jawapan. Dia ada dua jawapan. Kan saya jawab kan, orang kata jawapan ni macam mudah sangat. Tangguh tu, akan datang saya jawab insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.